sosok tubuh yang manis, lembut, sopan dan penyayang ini diberi nama Hasyah binti Sa'ad. Beliau telah dilahirkan pada 4 November 1965 di Kota Aur, kepala batas seberang perai utara Pulau Pinang. Negeri ini telah menjadi saksi lahirnya seorang insan yang begitu istimewa bagi setiap insan yang mengenalinya. Beliau telah membesar dan mendapat pendidikan awal di negeri kelahirannya. Membesarnya beliau dengan penuh didikan dan kasih sayang sehingga beliau berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan. Begitulah kata orang, tuah ayam nampak di kaki, tuah orang tak siapa yang tahu. Begitu bertuahnya insan yang bernama Hasyah binti Sa'ad kerana telah terpilih untuk menjadi pendidik anak bangsa dalam menyebarkan ilmu yang berguna. Tarikh 1 Januari 1989, ucapan keramat "Selamat pagi cikgu" jelas didengari merupakan detik yang telah menobatkan beliau menjadi seorang guru secara rasmi. Beliau telah ditempatkan di sekolah pertama iaitu di SK Tun Razak 1 yang terletak di Ceras, Kuala Lumpur. Selepas tahun mencurahkan jasa di sana, beliau kembali ke negeri kelahirannya. SK Tasik Gelugur seberang perai tengah Pulau Pinang merupakan sekolah kedua dalam perkhidmatannya. Beliau juga telah menamatkan zaman bujang bersama pelengkap hidupnya pada tanggal 25 Februari 1990. Hasil perkahwinan ini telah menganugerahkan beliau dengan 4 orang cahaya mata dan 2 orang cucu. Beliau telah berhijrah ke seberang laut dan mencurahkan baktinya di SRK Agnes, Kota Kinabalu, Sabah. Pengalaman pahit dan manis telah diselami sepanjang berada di negeri orang. Segala onak duri berjaya diharungi. Seterusnya, beliau telah menyambung tugas baktinya di wilayah Persekutuan Putrajaya. Perkhidmatan beliau di Putrajaya bermula di SK Putrajaya Perisin 81 dengan berpegang kepada moto hidup "Sabar itu indah, ikhlas itu tenang", membuatkan dirinya sentiasa dihargai dan mudah didekati di samping berani menyahut cabaran yang mendatang. Prinsip beliau ini juga telah berjaya menggilap bakatnya dalam kepimpinan. Bakat kepimimpinannya sungguh menyerlah sehingga berani menyahut cabaran untuk berada di barisan pentadbiran sekolah. Beliau mula menjadi penolong kanan kokurikulum pada tahun 2014 di SK Putrajaya Perisin 141, penolong kanan hal ehwal murid di SK Putrajaya Perisin 11.3 sebelum dilantik menjadi penolong kanan pentadbiran di SK Putrajaya Perisin 18.1 pada tahun 2018 sehingga kini. Beliau mempunyai wawasan yang cukup tinggi dalam membantu membangunkan pendidikan dan patut dicontohi oleh semua guru. Sikap prihatinnya terhadap anak didik amat tinggi, malah sentiasa mengutamakan mereka dalam banyak hal. Beliau tidak pernah jemu dan mengalah dalam usaha memberikan pendidikan yang terbaik kepada semua anak didiknya. Sepanjang perkhidmatannya, beliau merupakan seorang yang ramah, berdedikasi, sopan santun dan lemah lembut dalam menyusun tutur katanya. Sikap mengambil berat akan seluruh warga sekolah menjadikan beliau sangat senang untuk didekati. Namun, dalam kelembutannya, ternyata masih ada ketegasan dalam mentadbir dan mendidik. Ketegasannya dalam menangani kerenah anak didiknya patut dicontohi. Gaya penampilannya yang serba sederhana merupakan daya penarik yang sering menjadi idola rakan sejawat dan anak didiknya. Begitu pantas masa mengorak langkahnya, sehingga tidak menyedari sudah 33 tahun beliau dalam perjuangan ini. Sudah 33 tahun jugalah beliau telah mencurahkan baktinya pada bangsa dan tanah air. Maka pada hari ini akan menjadi tarikh bersejarah yang dapat kita lihat tamatnya sebuah perjuangan yang panjang dalam dunia pendidikan. Selamat tinggal suara-suara keletah muridnya. Selamat tinggal bangunan konkrit yang terus gagah berdiri. Selamat tinggal bilik darjah yang menyimpan 1000 sejarah. Selamat tinggal bilik pejabat yang menyimpankan 1000 rahsia. Selamat tinggal seluruh warga sekolah yang terus dikenang. Begitulah resam perpisahan, memiliki rasa manis dan pahit. Pahit untuk saat perpisahan,
dan manis untuk kerinduan yang mendatang. Sesungguhnya telah banyak jasa dan bakti yang telah dicurahkan, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Benarlah kata orang, patah tumbuh hilang berganti, tapi tidak mungkin akan sama dengan yang telah pergi. Raut wajah penuh ketenangan, tidak terkalam kasih dijunjung. Jasa puan menjadi kenangan, budi tetap akan disanjung. Perigi puan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi puan semarak ingatan, luhur budi tidak dilupa. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi yang baik pasti disanjung. Sama-samalah kita mendoakan agar kebahagiaan terus mendampingi Puan Hasya bersama seluruh keluarga tercinta. Tenanglah tanpa memikirkan kesibukan kerja. Antara momen yang saya nak kongsi bersama Puan Hasya, biasanya pada hari Jumaat, sewaktu bacaan Yasin, selalulah tengok Puan Hasya mesti ada baca Yasin bersama-sama murid dekat tapak himpunan. Saya rasa saya dah takkan ada lagi momen macam tu. Terima kasih. Momen yang paling tak boleh dilupai semasa bersama dengan Puan Hasya ialah semasa kami pergi ke Langkawi, dapat duduk sebilik dengan Puan Hasya. So dapatlah tengok Puan Hasya lain daripada di sekolah. So benda tu akan jadi ingatan kami dah nanti kalau nak pergi bercuti, seronok pergi dengan Puan Hasya sebab dia tak kira sempoi. Sempoi sangat dan tak ada gap antara pentadbir dengan kami guru-guru biasa. Dia macam kami je, guru biasa. So seronok, sangat happy. Bagi saya, Puan Hasya seorang yang dedikasi. Bila saya lalu ikut pejabat dan terlihat kelibatnya di dalam bilik, walaupun dah pukul 6 petang, tapi dedikasinya amat tinggi. Walaupun saya rasa di waktu itu tiada orang yang bekerja dan saya merasa dirinya lebih kuat di akhir perkhidmatan beliau. Yang tak boleh lupa dengan Puan Hasya, saya rasa masa pergi Hak Nyai lah, kita sampai Hak Nyai pun dah petang balik daripada sekolah tu, and then kita just letak beg and jumpa dekat lobi. Lepas tu kita pergi jalan-jalan naik tuk-tuk kat Hak Nyai. Dan saya rasa itulah momen yang paling best dengan Puan Hasya yang saya tak dapat lupakan. Bye Puan Hasya. Momen yang tak dapat saya lupakan sewaktu bersama dengan Puan Hasya adalah sewaktu kami buat trip ke Langkawi. Seronok shopping dengan Puan Hasya dan test kami sama untuk dark chocolate. Kami peminat dark chocolate. Jadi setiap kali saya ingat dark chocolate, mesti saya terbayang muka Puan Hasya. Okey, mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Puan Hasya. Selamat menghabiskan masa bersama keluarga. Jadi selama kita bekerja bersama ni, banyak kenangan-kenangan yang tak dapat saya lupakan. Jadi setiap detik-detik yang bersama dengan Puan amatlah saya hargai. Puan banyak menasihatkan saya bagaikan seorang ibu. Jadi saya amat merinduilah selepas ketiadaan Puan ni. Saya harap saya dapatlah bekerja dengan seperti biasa. Seterusnya selepas ini. Selamat bersara Puan. Assalamualaikum.